Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semangat pagi semua sahabat-sahabat di page Syafaqila. So mudah-mudahan semua berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur dengan nafas hari ini yang masih lagi kita dapat bersama-sama menjalani kehidupan ni, meraih amal pahala lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang tak sihat hari ni, mudah-mudahan yang tak sihat tu doakan moga cepat sembuh. Siapa hamba Allah yang paling kuat? Tu dia nak kata siapa yang paling kuat tu. Kata baginda Rasulullah SAW, bukanlah orang yang kuat itu adalah mereka yang bergusti. Orang yang bergusti itu bukanlah yang kuat. Akan tetapi orang yang kuat ialah mereka yang kuat mengawal nafsunya ketika marah, memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya. Itu orang yang paling kuat. Kalau yang kuat bergusti itu belum tentu lagi. Ada lagi yang lebih kuat? Di mana orang yang kuat ni adalah orang yang dapat memaafkan. Orang yang dapat bersabar ni, memaafkan orang yang buat salah kepada mengawal hawa nafsu ni. Bukan senang nak menahan perasaan marah, nafsu marah ni semua. Menahan tu bukannya satu benda yang mudah. Ia adalah satu memang kuatlah kalau siapa yang dapat menahan tu. Maka dapat dipahamilah bahawa macam mana seorang itu bergusti hingga tiada mampu mengalahkan bukanlah ukuran sebenarnya kuat. Kan? Bukanlah ukuran sebenarnya kuat kalau orang yang bergusti tu yang dapat lawan tewas tu, tapi orang yang dapat tewaskan hawa nafsu dia, bila dapat tewaskan hawa nafsu dia dengan perasaan yang marah kan, bila orang datang Allah uji dia dengan seseorang tu, maksudnya dia dapat kawal perasaan marah dia. Itu kuat. Namun lihatlah bagaimana keadaan dirinya tak kala merasa marah, sejauh manakah mampu dirinya mengawal nafsu. Dirinya mengawal nafsu. Tidak cukup dengan itu, sejauh manakah mampu dirinya memberi kemaafan kepada orang lain. Kerana terkadang seorang itu mampu menahan marahnya, namun belum tentu memberi kemaafan kerana masih tersimpan rasa marah dalam dirinya. Ni memang perasaan marah ni memang sukar untuk dikawal. Siapa dapat kawal tu, orang tu lah yang kuat di sisi Allah Subhanahu Taala. Yang kuat, sabar tu. Itulah kuat sebenarnya. Oleh sebab itu, mereka yang memberi kemaafan sebagai tanda benar-benar seorang itu mencabut rasa marah daripada hatinya dan tiadalah menyimpan sebarang dendam. Jadi bila dia dapat kawal perasaan marah tu, dalam hati dia tak ada dendam, kosong, memang tak ada. Jadi seorang tu ialah orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu Taala. Jadi kalau orang yang kuat bergusti, kuat berlawan karate do tu, belum tentu lagi kuat. Di sisi Allah, orang yang kuat ni orang yang dapat tahan sabar, tahan rasa kemarahan, dan dia tak ada dendam dalam hati dia. Bersih. Alangkah baiknya, bagusnya kalau kita dapat bersihkan hati kita seperti itu. Kita dapat tahan hawa diri ketika kita dalam keadaan marah. Kita tak ambil kisah, maksudnya kita tak bubuh di hati. Kan? Jadi bukan mudah untuk dapat perkara itu, ialah melainkan kita jadi orang yang bersihkan hati. Kalau kita tak bersihkan hati kita kotor. Hati kotor ni tak payah orang nak buat ni, kita sendiri akan rasa cepat rasa dendam, cepat rasa iri hati, tengok orang ni dengki, tengok ni dengki. Itu orang yang maksudnya? Itu hati yang tak bersih. Hari ni kita cuba sama-sama bersihkan hati kita supaya hati kita ni bila hati kita bersih, hati kita tak kotor, kita bila sesuatu Allah uji dengan marah, maksudnya kita akan dapat bersabar. Kita akan dapat sabar, kita tak ada rasa dendam,
tak ada apa-apa pun. Itu nilai di sisi Allah Subhanahu taala. Ini kita nak bawa balik kepada Allah Subhanahu taala, bukan bawa balik apa RM kita bawa balik sekeping hati. Sekeping hati yang bersih, sekeping hati yang betul-tulus kerana Allah Subhanahu taala. Jadi kita buat sesuatu perkara semua kerana Allah Subhanahu taala, bukan kerana manusia, kerana sesiapa, kerana nak dapat sesuatu ke apa, tak, melainkan kita nak dapat capai redha Allah Subhanahu taala. Jadi itulah orang yang kuat di sisi Allah Subhanahu taala. Dia dapat melawan hawa nafsu dia, melawan perasaan marah, ya, rasa nak marah tu. Rasa nak marah ni bukan mudah. Kadang-kadang kalau kita tahan tu, dia boleh rasa getaran dalam dada kita, kan. Itulah sikit perkongsian daripada Info. So di page Syafakilah, so mudah-mudahan hari ni siapa-siapa yang ada rasa marah-marah tu, rasa bengang lah hari ni, kan selalu dengar perkataan tu, bengang lah hari ni. So tahan sikit hati tu. Maksudnya sabarlah wahai hati, pujuklah hati tu. Ucaplah astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Masih lagi bergetar dalam hati tu. So pergi bilik air, so dapat ambil wuduk. Kita kena ambil wuduk ni. Cara-cara nak hilang marah ni, pergi ambil wuduk dulu, sejukkan. Sebab syaitan ni dia memang akan datang memara. Sesungguhnya syaitan itu suka melihat manusia itu dalam keadaan bermusuh-musuh. Ada dalam ayat Quran mengatakan sesungguhnya syaitan itu suka melihat keadaan manusia yang bermusuh-musuh. Jadi kita pergi ambil wuduk, solat 2 rakaat. Mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah tetapkan hati, supaya Allah bagi kita kekuatan dalam menghadapi ujian ini. Ujian menahan sabar ni, ujian menahan kemarahan ni. Ia ada satu sangat-sangat benda yang kekuatan. Maksudnya kalau ni kita dapat tahan nafsu, tahan rasa marah ni, Allah pandang sifat ni. Sebab hati, nak dapat hati yang bersih ni payah. Hati selalu yang kotor, cemari, bila dia datang dengan hujan-hujan ni, terbakar cepat. Tu yang jadi serang menyerang tu. Serang menyerang, akhirnya tak dapat apa-apa pun, kan. Kerugian yang dapat, perbalahan, perselisihan, so berpanjangan. Orang Melayu kalau gaduh lama, kalau orang Arab dia lain sikit. Orang Arab kalau bergaduh dia cepat masuk gaduh tu macam nak mati. Tapi lepas tu solat Nabi, mereka salam dan tak ada apa-apa. Tapi kalau orang Melayu gaduhnya sikit tapi panjangnya 30 tahun. Sampai nak cucu cicit duk dah ingat lagi. Itu perasaan orang kita yang patut kita kikiskan daripada perasaan dendam, dengki tu. Tak elok sebab kita hati ni kalau kita biar kita rasa dendam, dengki, biar lama-lama hati kita akan jadi busuk. Bila hati kita busuk di dalam, so habis satu anggota badan tu busuk. Jadi dia akan mengundangkan benda-benda yang negatif. Kalau diri kita dah jadi negatif, yang negatif tu akan datang. Tapi kalau kita jadi positif, kita jadi orang yang benda positif, selalu berlapang dada, memaafkan orang lain, insya-Allah yang positif akan datang kepada kita. Tu yang kadang-kadang bila kita negatif tu, kita bila cari kawan, dapat kawan yang negatif. Kawan-kawan yang suka mengadu domba, suka mengumpat kerja orang. So kita tak nak macam tu hari ni. So kita sama-samalah berusaha bersihkan hati kita, insya-Allah. So ada yang tak sihat hari ni, so Umifo ada Syafakilah Cream. Syafakilah Cream ni memang sangat membantu kita di luar sana. So ada yang kebas-kebas kaki ke, kebas-kebas kaki, kebas tangan, memang kalau kita biar lama kelamaan dia akan boleh, jangan abaikan kalau rasa kebas-kebas kaki, kebas tangan, lama-lama kelamaan kita takut ada satu darah yang tersumbat menyebabkan kita jam satu badan. Nauzubillah. Jadi so Syafakilah Cream ni kita boleh ambil sebagai terapi, ya. Kita urut bahagian kanan, urut bahagian kiri kita, bahagian tengkuk kita, bahagian pinggang kita. So insya-Allah sangat membantu Syafakilah Cream. So dia panas sejuk. Dia bukan panas je, dia panas sejuk. Kan orang-orang sekarang, Waalaikumsalam Tuan Ja. So ni Syafakilah Cream ni so bantu kita, insya-Allah.
InsyaAllah bantu kita sebab dia memang daripada lada hitam. So lada hitam ni memang antioksidan. Dia antioksidan ni memang kebaikan dia adalah anti kanser kan. Dia bunuh dapat menetralkan radikal bebas. Kan sekarang kita banyak radikal bebas. Daripada mana radikal bebas tu aja? Radikal bebas ni daripada handphone kita ni banyak radikal bebas. Minyak, kita buang minyak semua kan banyak radikal bebas yang boleh merosakkan sel-sel dalam. Jadi hari ini kita boleh ambil Syafiqah Krim ni sebagai urutan kita. Terutama ada orang yang penyakit stres, yang rasa runsing, rasa tak tahu sebab apa, yang sampai tak boleh tidur malam-malam. So ambil Syafiqah Krim ni, sapu bahagian tengkuk, bahagian kanan, bahagian kiri, so bahagian pinggang. InsyaAllah buat terapi tu urut sendiri boleh. Kalau tak boleh suruh anak-anak tolong sapukan, insyaAllah. So sebab terapi special Syafiqah Krim ni ialah dia dengan doa. Dia dah siap kita doa dengan dan doa dan ruqyah dia. So kita ambil pakai guna je bismillah, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Kerja apa pun nak buat bismillah, berkat. Kita bismillah, berselawat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selawat 3 kali. So urutkan bahagian badan insya-Allah baru nikah semua. So dia bagi feedback balas lah. Dia kata alhamdulillah, memang sebelum ni dia sakit pinggang. Dia sakit pinggang, tak tahu sakit macam mana. So sapu alhamdulillah lega. So, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Syafiqah Krim ni mampu dimiliki oleh semua orang. So harga RM RM25 Umi4 memang tak ambil harga mahal. So RM25 supaya senang orang beli. Senang orang dapatkan Syafiqah Krim ni. So dapat satu ni tahan lah 4-5-6 bulan. Kalau pakai hari-hari pun insya-Allah, sebab dia tak pakai guna banyak. Memang best sangat. Rasa kadang kalau kalau kita nak tidur malam terasa sakit, so kita baring. Sebelum baring tu sapu dulu. Sapu kita akan rasa selesa, rasa panas sejuk, rasa macam memang kita tidur terasa dibelai insya-Allah. Sekian dari Mufo, mudah-mudahan apa penguasa Mufo hari ini membawa manfaat kepada kita semua insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.